Pendakwaan versus penafian. Minggu lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendedahkan pegawai penyiasatnya perlu memenuhi citarasa Timbalan Pendakwa Raya DPP bagi memudahkan tindakan pendakwaan di mahkamah. Timbalan Pengarah Bahagian Perundangan dan Pendakwaan SPRM, Datuk Wan Shahrudin Waladin berkata, keistimewaan dalam penyiasatan kes rasuah SPRM ialah perbincangan antara pegawai penyiasat dan pihak pendakwaan yang bermula sejak di peringkat awal lagi. Bagi kes membabitkan elemen secara rasuah, ia adalah satu proses yang panjang dan perlu dibuktikan sejak awal terjadi hingga ke akhir kejadian. Disebabkan itu, katanya dalam kes tertentu khususnya membabitkan kes berprofil tinggi, tempoh penyiasatan dan pendakwaan akan mengambil masa yang panjang. Pegawai siasatan akan meminta nasihat daripada DPP bagi mendapatkan pandangan serta hala tuju penyiasatan yang akan lebih memudahkan pihak pendakwaan. Hasilnya, dapatan siasatan akan lebih bermutu serta memenuhi citarasa pihak pendakwaan. Yang paling utama, pendakwaan tidak boleh hidup tanpa siasatan yang bagus, katanya dalam satu artikel yang dikeluarkan di laman web SPRM 3 Mei. Wan Shahrudin berkata dalam kes pendakwaan rasuah, ia tidak boleh disamakan atau dinilai seperti kes-kes jenayah lain kerana terdapat dua kekangan utama yang perlu ditangani secara khusus iaitu saksi dan proses rasuah itu berlaku. Bagi saksi kes rasuah, beliau berkata ia berbeza berbanding kes jenayah lain seperti kes bunuh, rogol atau rompak kerana saksi kes rasuah akan memberikan keterangannya yang terbaik di mahkamah untuk memastikan tertuduh mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya. Dalam kes bunuh atau rogol, saksi berkemungkinan terdiri daripada keluarga atau rakan mangsa yang sepenuh hati menentang perbuatan tertuduh. Tetapi dalam kes rasuah boleh dikatakan 99% membabitkan dua pihak yang saling mendapat keuntungan daripada pelakuan rasuah itu, win-win situation. Saksi-saksi juga kebanyakannya mempunyai hubungan yang rapat dengan tertuduh, contohnya rakan sekerja, pegawai bawahan atau rakan perniagaan kepada tertuduh, katanya. Beliau berkata saksi yang menjadi pihak yang berkepentingan dengan tertuduh juga mempunyai potensi untuk berpaling tadah atau enggan bekerjasama dalam perbicaraan. Wan Shahrudin berkata kekangan kedua dalam pendakwaan rasuah adalah jenayah itu tidak bersifat one-off, sebaliknya mempunyai proses atau sistemnya tersendiri atau berterusan khususnya dalam kes-kes besar. Misalnya dalam kes rasuah berkaitan sesuatu projek, perbuatan meminta wang berlaku pada tahun 2018, iaitu ketika projek belum ditawarkan, manakala perbuatan menerima wang pula berlaku pada 2020, iaitu ketika projek berjalan, katanya. Bagi mengelirukan penyiasatan, penerima dan pemberi suapan mungkin menukar perbuatan rasuah itu kepada pinjaman, hadiah, sumbangan atau seumpamanya bagi mengelirukan penyiasatan. Malah terdapat juga kes di mana suspek masih menerima sogokan menggunakan jawatan atau kedudukannya terdahulu disebabkan pemberi rasuah masih terhutang budi dengan projek-projek yang sudah diberikan. Dalam hal ini, pihak penyiasat dan pendakwaan perlu mengambil kira semua proses ini dengan teliti termasuk mengesan elemen secara rasuah agar dapat dijadikan bukti yang kukuh di mahkamah kelak, katanya. Jelas tiada pendakwaan terpilih dalam isu melibatkan pertuduhan kes program Jana Ekonomi pemengkasaan kontraktor Bumiputra Berwibawa Jana Wibawa. Seperti mana yang dikatakan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Sebaliknya, tegas azam SPRM menjalankan siasatan secara profesional dan bergantung kepada aduan dan maklumat yang diterima. Apabila kita terima satu aduan dan maklumat serta ia mengandungi unsur-unsur kesalahan jenayah, terutama sekali di bawah akta kami, maka siasatan akan dijalankan. Kita bukan alat mana-mana parti politik dan sebagainya. Kita menjalankan siasatan berdasarkan kepada keterangan yang ada. Jadi tiada pendakwaan terpilih dalam isu ini, katanya dalam kenyataan sebelum ini. Sebelum ini, Presiden Parti Bumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mendakwa parti itu menjadi mangsa pendakwaan terpilih selepas Ketua Penerangannya, Datuk Wan Saiful Wan Jan didakwa atas dakwaan rasuah RM6.9 juta di Mahkamah Session di Kuala Lumpur. Malah pada 9 Mac lalu, Mahyadin mengesahkan beliau akan berdepan 7 pendakwaan masing-masing di Mahkamah Kuala Lumpur dan Mahkamah Shah Alam. Anda nilailah sendiri antara pendakwaan terpilih dan bermotifkan politik seperti mana yang didakwa atau pendakwaan yang tidak boleh hidup tanpa siasatan yang bagus. Malaysia menjunjung kedaulatan undang-undang malah termaktub dalam prinsip rukun negara yang disanjung tinggi. Heret mereka yang korup tanpa kompromi, mereka yang mengkhianati amanah rakyat dan negara wajar dihukum. Penafian boleh dibuat oleh semua orang tetapi keadilan perlu ditegakkan di bumi berdaulat. Di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung.